kerja haji perlukan pengorbanan harta, masa, tenaga, segala apa yang kita ada. Begitu jugalah ibadah korban yang kita akan laksanakan dengan kita menumpahkan darah binatang ternakan untuk taqarruban ilallah. Korban tu asal daripada kalimah qarib, taqarrub, mendekatkan diri. Tujuan kita menyembelih binatang adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sebagai satu ibrah yang kita ambil pensyariatan daripada peristiwa yang berlaku kepada keluarga Nabi Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi ma syaa Allah la quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah. Al khairu kulluhu biyadillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin, berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, beriktikaf di dalamnya pada hari mulia, hari Jumaat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah, pada bulan mulia, bulan Zulhijjah, yang juga dimuliakan Allah Ta'ala dengan dijadikan sebagai salah satu daripada bulan-bulan haram yang 4. Daripada 12 bulan, ada 4 bulan haram, bulan yang dihormati, iaitu Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah dan juga Muharram. Dan kita berada pada bulan Zulhijjah, salah satu daripada bulan haram, bulan yang dihormati. Ditambah lagi keberkatannya, kita berada pada Al-Ashrul Awail min Zulhijjah, 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran, walayalin ashr, wal fajri walayalin ashr. Hari-hari yang 10 itu adalah hari yang dilipat gandakan akan ganjaran daripada amalan-amalan saleh yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah. Maka kita berada dalam gandaan kemuliaan yang diberi oleh Allah Ta'ala. Untuk hari Jumaat pula pada Ashril Awail, 10 yang pertama daripada bulan mulia, bulan Zulhijjah. Dan bulan ini, kata ulama, adalah bulan di mana hamba-hamba Allah mengerjakan ketaatan kepadanya dengan cukup banyak. Ketaatannya pun banyak, amalan solehnya banyak, orang yang mengerjakannya pun banyak. Dan kita tahu bahawa bulan ini adalah 2 ibadah paling besar yang dilakukan oleh umat Islam, iaitu adanya kefarduan ibadah haji yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan mereka berkumpul di tanah suci. Dan bagi yang tidak mengerjakan haji, maka kita ada ibadah korban yang kita akan laksanakan apabila berlangsungnya Aidil Adha, insya-Allah hari Khamis minggu depan. Hari Khamis minggu depan, 10 Zulhijjah, kita akan berhari raya perhimpunan umat Islam untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita menumpahkan darah binatang-binatang korban. Jadi orang yang buat kerja haji, mereka duduk di tanah suci, mereka melaksanakan rukun Islam. Dan kita yang tidak dipilih untuk mengerjakan haji pada tahun ini, maka kita laksanakan ibadah korban. Dua-dua ibadah tu besar lah, dan dia dilakukan pada bulan Zulhijjah. Dan kedua-duanya pastinya memerlukan pengorbanan yang besar untuk capai redha Allah.
kerana ganjarannya juga besar, maka sesuatu ganjaran yang besar hanya akan didapati apabila pengorbanan yang dicurahkan atau yang diberikan juga besar. Orang yang buat kerja haji, banyak benda yang mereka kena korbankan. Masa, tenaga, harta terutamanya. Syarat-syarat mengerjakan haji itu ada istita'ah, ya, ada kemampuan. Kalau tak ada kemampuan harta, itu yang tahun ni katanya ramai orang yang tolak. Hatta T20 pun giliran mereka untuk bila dia offer oleh tabung haji untuk pergi, mereka tolak. Sebab apa? Tak mampu. Gaji belas-belas ribu tapi tak ada, ya, kecukupan untuk pergi, maka mereka tolak, ya. Walau bagaimanapun begitulah. Kalau yang ada kecukupan, ya, maka barulah datang kewajipan untuk dia melaksanakan ibadah haji. Harta pastinya satu benda yang dikorbankan. Kena ambil cuti, tinggalkan ahli keluarga lagi, ya, isteri, anak-anak, kerja kena minta cuti, pekerjaan kena tinggalkan semua, ya. Concern kita pada perihal-perihal duniawi dikorbankan seketika. 30 hari, 40 hari, 2 minggu, berapa lama masa yang ada untuk mereka pergi. Yang paling pentingnya adalah untuk mereka wukuf di Arafah, perhimpunan jutaan umat Islam, ya, di sana yang akan berlaku pada 9 hari bulan Zulhijjah. Dan kita hari ini juga di sini yang tak menunaikan haji juga akan melaksanakan ibadah. Kalau orang haji 9 hari bulan mereka wukuf di Arafah, berhimpun, berzikir, berdoa, dengar khutbah Arafah, ya. Sebagaimana sabdaan Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah lah, wukuf di Arafah itulah haji. Kalau yang lain wajib haji masih lagi boleh diuruskan, kalaupun ditinggalkan masih boleh diselamatkan haji tadi itu dengan membayar dam. Tapi kalau Arafah dia tak pergi wukuf, tak ada haji lah dia pada tahun tu. Kena qada balik je lah. Maknanya kena buat lah pada tahun yang lain. Haji dia tahun tu kira tak jadilah haji dia. Sebab haji itu adalah wukuf di Arafah. Dapat wukuf, dapatlah haji. Tak dapat wukuf, tak ada haji. Ya, jadi itu paling penting, komponen paling penting dalam kefarduan haji, iaitu wukuf di Arafah. Yang lain tu masih boleh dibuat bergilir-gilir. Tapi wukuf di Arafah, semua umat Islam kena berkumpul, ya, pada 9 Zulhijjah itu untuk berada di Arafah. 2 juta, kota 2 juta lah, 3 juta lah. Ya, semuanya kena duduk di Arafah. Itu pengorbanan-pengorbanan lah yang dilakukan oleh para hujjaj, ya, orang-orang yang mengerjakan haji. Sesak-sesak, makanannya pun bukan boleh ada mewah-mewah. Tidurnya pun kepala kita dekat kaki orang, kaki kita dekat kepala orang. Ya, begitulah. Sesak-sesak hak dalam khemah. Itu pun hari ni banyak lapang lah, ya, berbanding daripada dulu. Sebatang pokok pun tak ada yang menaungi Arafah, ya, duduklah di situ dalam panas terik dan sebagainya. Hari ni khemah-khemah, ya, ada yang ada aircon pun ada, ya, dalam keadaan yang selesa, tapi selesa pun tak selesa mana lah. Itu pengorbanan lah. Duduk ketika mana berada di sana, ya. Tidur pun bukannya boleh tidur sangat. Jadi banyak pengorbanan-pengorbanan orang yang buat kerja haji, yang mana fadilatnya adalah mereka kembali, ya, daripada urusan haji itu ke tanah air dengan keadaan dosanya diampun sebagaimana bayi yang baru lahir. Ya, sebagaimana bayi yang baru lahir. Jadi tentulah ganjaran besar itu adalah dengan pengorbanan yang besar. Begitu juga kita yang insya-Allah akan melaksanakan ibadah korban di sini, ya, pada tahun ini dengan pelbagai ibadah yang akan berlangsung, ya, adanya silaturahim, adanya dengan kita menyembelih, kita bantu kepada fakir miskin, diagihkan, ya, daging-daging. Ada sahabat saya yang duduk di Mat Tafiz, dia kata, kami ni Ustaz, Raya Haji ni satu masa tempoh yang sangat kami syukurilah. Sebab kami dapat stok daging setahun ketika mana kami Raya Haji. Ya, orang buat agihan korban, jadi kami sediakan peti aisnya besar, dapat stok daging, itulah yang dimakan oleh anak-anak tahfiz ataupun anak-anak yatim ini. Diagih-agih lah sepanjang setahun, habis stok
setahun, nanti raya korban tahun depan, orang bagi lagi, cukup lagi makan kami untuk 1 tahun. Ya, jadi itu kita telah melaksanakan, ya. Di samping taqarrub ila Allah dengan kita menumpahkan darah binatang, kita juga telah melaksanakan, ya, kewajipan sosial kita kepada kaum muslimin dengan kita bantu mereka. Orang-orang susah, jadi satu kewajipan untuk bahagian daripada bahagian korban itu diagihkan kepada orang fakir miskin. Dan kalau tengok kerja haji pun sama aja. Kita kalau keadaan lain, istilahnya orang panggil dam ni denda kan. Tapi sebenarnya dia bukan macam denda. Sebab kalau denda, macam kita di sini kalau libat dengan denda, dengan saman, ya, itu suatu perkara yang merugikan. Kalau kena denda, rugi ya. Kita parking tak bayar tiket parking. Tiket parking tu 5 rupang ya. Tapi kita tak bayar. Datanglah majlis bandaraya, majlis bandaran, tengok tak bayar parking, saman. Saman tu kena RM10. Patutnya 5 sen je kita bayar. Tapi sebab tak bayar 50 sen, kita kena bayar denda RM10. Rugilah RM9 50 sen. Tangguh bayar pula. Lepas 3 hari, lepas seminggu, naik. Lelahnya jadi 100. Daripada 50 sen yang patut kita bayar. Tak apalah, nak buat macam mana? Bayarlah juga. Bayar denda. Bayar denda tu rugi duit. Tetapi pada ibadah, ibadah ni ada sebahagian perkara, kesalahan-kesalahan yang kita buat, dalam menurut perintah Allah, kena bayar denda dia. Dipanggil kafarah. Dipanggil kafarah. Atau dalam kerja haji, ada kena bayar dam lah. Dia tak mabit ataupun lontar jamrah tak selesai, jadi kena bayar dam. Dia bayar dam, lepaslah urusan haji dia. Tapi kalau Arafah tak ada lah, tak sempat Arafah, memang tak ada haji. Dam tadi tu dibayar, pengorbanan juga, kena keluar duit. Kambing seekor bukan murah, ya. Dibayar berapa ekor nak kena bayar dam, ya. Duit kena keluar. Tapi apakah itu satu kerugian? Jawapannya tidak. Ya, kerana apa? Setiap bentuk kafarah itu akan kembali semula manfaatnya kepada kaum muslimin. Kambing-kambing yang dibayar dam tadi, ke mana perginya kambing-kambing tu? Kambing-kambing tu semua disembelih dan diagih kepada fakir miskin yang duduk di Mekah dan Madinah. Disebabkan ada orang Islam buat salah, mereka bayar kafarah, mereka bayar denda, dan umat Islam yang lain yang dapat manfaat, daripada denda yang mereka bayar. Daging-daging tu orang fakir miskin yang susah, yang miskin, mereka dapat. Sama lah macam kalau kita tengok kafarah jima' siang hari bulan Ramadan. Itu satu kesalahan. Dia langgar perintah Allah. Allah suruh puasa, dia tak boleh tahan syahwat dia. Kemudian dia berjima' dengan isteri dia siang hari bulan Ramadan. Kena kafarah. Kafarah yang pertama, tingkatan dia apa dia? Membebaskan hamba. Bebas hamba ni bukan sikit lah. Kalau zaman dulu tu puluhan ribu, bahkan boleh jadi nilai dia ratusan ribu untuk bebaskan seorang hamba. Jadi dia buat salah, dia kena keluar harta dia. Dan apa yang berlaku, adakah itu satu kerugian? Tidak. Dia telah menukarkan status seorang hamba menjadi merdeka. Dan itu cukup besar pahala dia. Pahala dia cukup besar. Jadi manfaat dia, seorang yang statusnya hamba sudah jadi merdeka. Kalau dia tak mampu bebas hamba, puasa 2 bulan turut-turut. Puasa pun tak mampu, dia kena bagi makan kepada 60 orang miskin. Jadi akhirnya orang miskin dapat makan. Sebab dia buat salah, dia buat dosa, orang miskin yang dapat makan. Maka inilah keindahan, Islam, di mana tidak ada yang merugikan, pada setiap perkara itu, melainkan akan kembali keuntungannya kepada umat Islam balik. Ala kulli hal, kita menyebut tentang pengorbanan tadi. Kerja haji perlukan pengorbanan harta, masa, tenaga, segala apa yang kita ada. Begitu jugalah, ibadah korban yang kita akan laksanakan dengan kita menumpahkan darah binatang ternakan untuk taqarruban ilallah. Korban tu asal daripada kalimah qarib, taqarrub, mendekatkan diri. Tujuan kita menyembelih binatang adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sebagai satu ibrah yang kita ambil pensyariatan daripada peristiwa yang berlaku kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam.
Setiap watak dalam keluarga Nabi Ibrahim itu diabadikan dalam syariat, dalam perintah syariat agama kita. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, pengorbanan isterinya Sayyidatuna Hajar alaihissalam, pengorbanan anaknya Sayyidina Ismail alaihissalam. 3. Ibu, bapa atau suami, anak. Sebagaimana yang kita maklum kisah yang berlaku pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim asalnya kahwin dengan Sayyidatina Siti Sarah dan tidak dikurniakan zuriat. Ya, lalu baginda berkahwin dengan Siti Hajar dan akhirnya mendapat zuriat Nabi Ismail alaihissalam. Ketika kecil lagi Allah Ta'ala uji dengan perintah Allah Ta'ala untuk Hajar dan Ismail ditinggalkan di Mekah. Biwadin ghairi zi zara'in. Mekah ni satu lembah yang tidak ada sumber kehidupan. Batu solid. Bukan ada cari sungai apa, tak ada. Ya, kawasan gunung, kawasan lembah. Dan gunung-gunung, bukit-bukit di Mekah ni batu solid. Sebab tu Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran tentang Quran yang kalau turun kepada gunung. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah Al-Quran itu kami turunkan, kata Allah, kepada gunung, nescaya kamu akan dapati gunung itu hancur, pecah kerana takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tempat kita gunung ataupun bukit ni tanah, biasa je tanah runtuh gunung, tempat kita biasa tengok. Tapi kalau tuan-tuan pergi tengok gunung-gunung di Mekah, di Madinah, itu solid batu. Batu solid. Kalau batu solid yang macam itu pun Quran turun pecah, hancur, berderai. Jadi bagaimana orang nak hidup di tempat yang seperti itu, yang tak ada sumber kehidupan? Quran menggambarkannya dengan biwadin ghairi dhi zara'in. Satu lembah yang tidak ada zarak, tidak ada tumbuhan, tak ada sumber kehidupan. Tak ada, nak makan daripada mana pokok-pokok, buah-buahan, tak ada. Sungai, tak ada. Tapi Allah Ta'ala suruh, perintahkan Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar dan anaknya Ismail. Macam mana? Isteri yang disayangi. Ini bukan nak hantar balik rumah mentua ni. Kita tak apalah. Nak outstation ke mana-mana, anak isteri tinggal rumah mentua, settle lah. Tinggal duit dekat situ, makannya pun mentua lah uruskan, jaga cucu, tolong tengok cucu. Ini tinggal berdua, tempat tak ada sumber kehidupan. Kalau isteri-isteri zaman ni, awal-awal lagi dia dah komplain dah. Abang gila. Nak bos saya tinggal saya dengan anak kecil ni kat sini, tak ada apa-apa, makan apa tak ada. Tetapi itulah pengorbanan yang dihadapi oleh Sayyidatina Hajar alaihissalam. Hajar tanya satu ya, siapa yang perintah ni? Kalau daripada Allah, idzan la yudayya'na, kata Sayyidatina Hajar. Kalau Allah yang perintah, tak apa, Allah takkan sia-siakan kami. Teruskan. Keyakinan dia. Ini perintah daripada Allah, tak apa, tinggalkan kami. Allah Ta'ala takkan sia-siakan kami. Begitu keyakinan yang ada pada Sayyidatina Hajar, berkorban, ditinggalkan oleh suaminya, dan Nabi Ibrahim pulang semula ke Palestin untuk sambung dakwah ya, di Palestin. Maka apa yang berlaku? Cari air, kisah yang kita maklum. Anak kecil nak cari air. Apa yang dilakukan? Lari. Safa, Marwah, di antara dua bukit cari air. Kalau kita 2 kali pusing cukup lah. Confirm lah tak ada, dah pusing 2 kali dah. Mana ada air, batu semua. Tapi keyakinan Sayyidatina Hajar, kalau kita 2 kali pusing cari tempat lain pula lah. Pusing mungkin ada tempat lain. Tapi bukan perihal logik akal yang diletakkan di situ, tapi keyakinan yang solid hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan al-akhdhu bil asbab, ambil sebab je. Dia tahu Allah Ta'ala akan bantu, dia ambil sebab je, cari. Sebabnya adalah cari. Begitulah dengan kita pada hari ini perihal rezeki. Rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sejak daripada kita dalam perut mak kita lagi. Apa yang perlu kita risau tentang perihal rezeki kita?
Tapi yang Allah Ta'ala perintah, suruh apa? Cari. Maka mengambil asbab untuk kita cari. Selebihnya itu urusan Allah Ta'ala untuk bagi. Dan kita yakin rezeki kita takkan diambil oleh orang. Dan rezeki orang lain pun takkan kita ambil. Walau macam mana pun akan kita usahakan. Itu keyakinan kita. Sayyidatina Maryam alaihissalam, kan, ibu Nabi Isa, ketika melahirkan anak tu, Allah Ta'ala suruh buat apa? Goncangkan pokok tamar. Nak makan buah tu, nak gugur kan, goncang pokok tamar. Tuan-tuan boleh bayang orang lepas bersalin macam mana dia punya energi. Kita tengok isteri kita melahirkan anak, lepas anak tu keluar macam mana tu, apa namanya, layunya isteri kita tu, hak lemahnya badan dia macam mana. Tak larat, separuh nyawa dah hilang melahirkan anak kita. Ini Sayyidatina Maryam lepas bersalin, Allah Ta'ala suruh nak makan tu goncang pokok tamar tu. Kita hak yang sehat-sehat, sadu-sadu ni pun goncang pokok tamar tak jatuh buah tu. Tak akan jatuh buah tu. Jadi buat apa Allah perintah suruh goncang? Jadi perintah Allah Ta'ala untuk suruh goncang tadi tu tidak lain hanyalah perintah untuk al-akhzu bil asbab. Mengambil sebab je. Ambil sebab. Goncang-goncang, turun. Untuk dia dapat makan rezekinya. Jadi kita begitulah soal rezeki. Jangan risau, kita usahakan saja, cari kerja. Kerja buatlah setakat mana yang kita mampu. Ya, rezekinya pasti akan datang juga kepada kita. Baik. Jadi itu pengorbanan Hajar. Larilah Safa Marwah. Kemudian akhirnya Allah Ta'ala kurniakanlah dengan air Zam-Zam. Yang mana penuh berkat. Air Zam-Zam itu daripada ribuan tahun sampai ke hari ini tidak pernah surut-surut, ataupun tidak pernah berhenti daripada mengalir, ya, dan memberikan kebaikan yang banyak. Air yang terbaik kualitinya tu, air Zam-Zam tu. Berkat keimanan Sayyidatina Hajar, yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia air Zam-Zam sehingga pada hari ini mengalir. Dan tuan-tuan bayang je lah, sejak daripada zaman itu orang ambil air Zam-Zam sampai kiamat. Kalau sampai hari ini saja pun, jemaah daripada Malaysia saja, kalau dulu dia bagi yang pergi umrah bawa balik 10 liter. Saya ingat lagi tong putih 4 segi. Besar dulu dia bagi air Zam-Zam. 10 liter boleh balik. Sekarang ni tinggal 5 je lah. Tong kecil je. 5 liter je dia bagi. Ya. Agak-agak je lah. Kita pun tak boleh nak kira dah lah. Kalau daripada zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW saja pun, sampai ke hari ni saja pun, dah berapa liter dah, berapa galen dah hak dibawa keluar daripada telaga Zam-Zam tu. Umat Islam yang ambil, bukan orang Malaysia aja yang pergi umrah. Setahun berapa juta orang pergi mengerjakan umrah. Tiap-tiap orang bawa balik setong bawa balik air Zam-Zam. Tu belum yang diambil untuk diminum di sana. Untuk stok harian Masjid Al-Haram dan Masjid An-Nabawi tu, tong-tong tu, duduk tukar. Berapa juta orang minum daripada air Zam-Zam. Itu adalah keberkatan, ya, daripada apa yang pengorbanan yang dilakukan oleh Sayyidatina Hajar alaihissalam. Itu pengorbanan ibu, kan. Kemudian pengorbanan bapa pula. Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri, ketika mana sampai umur anak tadi tu, Nabi Ismail, kepada umur as-sa'i, kepada umur yang dia boleh berkhidmat, umur yang dia boleh tolong ayah, tolong mak, dah dewasa, dah remaja. Maka Allah Ta'ala uji sekali lagi, nak tengok bagaimana kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam pada menurut perintah Allah ataupun kepada kecintaannya kepada sesuatu selain Allah. Falamma balagha ma'ahu sa'i, kalau tak salah ayatnya macam mana, ketika mana sampai umur yang Nabi Ismail tadi dah boleh bantulah. Kita dengan anak macam tu lah. Anak ni waktu kecil dia lahir, dia raja. Dia raja. Kerja anak ni waktu kecil apa? Menyusah mak dan ayah dia. Itulah kerja dia. Dilayan semua. Mak dan ayah dia jadi kaki dia. Dia tak ada kaki lagi. Kaki ada lah, tak boleh berjalan.
Yang jadi kaki dia mak ayah dia lah, dukung. Ke mana dia nak pergi kena diangkat. Dukung. Bawa. Ya. Ingat anak sulung saya. Dia punya PL dia 2:30 pagi atau 3 pagi dia melalak. Wah, saya rasa 5 rumah, 6 rumah pun mungkin dengar suara dia tengah malam. Menangis. 3 pagi menangis. Jadi cara macam mana? Dia nak didukung. Dukung. Berdiri. Dukung berdiri diam. Lalulah tuan-tuan, itu pengalaman saya lah, anak sulung 3 pagi terpacak dalam rumah. Pejam mata dukung anak. Kejap tak apalah kalau 5 minit, sejam. Kadang-kadang sejam. Tak cukup berdiri, kadang dia kuat balik nak suruh berjalan. Jalan saya pusing, ruang tamu, pergi dapur, dukung dia, baru dia diam. Jalan pusing rumah 3 pagi dalam rumah. Itu anak sulung. Kenangan. Memang budak, memang dia kecil, dia raja. Beraknya dibasuh, makannya disuap, jalannya kita angkut. Bapa dan mak tadi memang khidmat kepada anak. Tapi bila anak besar sikit, yang tu kelegaan mak dan ayah. Kamu dah boleh urus diri kamu, bukan takat kamu boleh urus diri sendiri, tapi kamu juga boleh berkhidmat. Mak minta tolong sidaikan baju dekat ampayan tu, ada 2 bakoi, boleh dia pergi tolong sidai. Pergi basuh pinggan dekat dapur tu lepas makan tadi, boleh dia tolong pergi basuh. Jadi anak tadi sudah mula membalas khidmat. Boleh tolong mak ayah lah. Ketika mana umur yang begitu, tiba-tiba Nabi Ibrahim kata, inni ra'aitu fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. 8 hari bulan Zulhijjah itu disebut hari tarwiyah. Tarwiyah ni hari nampak, hari mimpi. Jazakumullah khair. 15 minit. Mimpi ayah ni, mimpi ni sembelih kamu. Jadi apa pandangan kamu? Ayah nak dengar lah. Ini bukan nak bagi hadiah motor ni. Ayah ni tadi bagi tahu, ayah mimpi ayah sembelih kamu ni. Apa pandangan kamu? Pengorbanan anak pula. Ya. Macam mana ayah tergamak tak dia nak sembelih anak dia. Tapi ceritanya apa? Perintah Allah. Mimpi Nabi-Nabi adalah wahyu. Maka pada 9 hari bulan, hari Arafah itu disebut Arafah kerana tahu. Dia tahu bahawa itu adalah mimpi yang merupakan wahyu. Ya, dan hari ke-10 Zulhijjah dinamakan Yaumun Nahar, hari sembelih. 8 Tarwiyah, 9 Arafah, 10 Nahar, hari sembelih. Jadi ketika melihat dalam mimpi, dia sembelih anak dia, tanya pandangan anak dia, anak tu pula menunjukkan pengorbanan dia. Ini setiap watak berkorban dalam menunaikan perintah Allah. Apa jawab Nabi Ismail AS? Ya abatif al ma tu'mar. Dipanggil pun wahai abati. Abati ni ayah yang tercinta lah. Ayah pun panggil ya bunaya, anak pun panggil ya abati. Wahai ayahku yang tersayang, if'al ma tu'mar. Buatlah sebagaimana yang diperintah. Anak tadi sanggup nyerah tengkuk dia, disembelih oleh ayah. Ceritanya bukan dua-dua sanggup. Mana bapak mana yang sanggup sembelih anak? Tak ada. Tambah lagi anak tu bukannya, ialah kalau anak yang memang buat masalah daripada awal sampai habis, kadang-kadang bapak tadi pun sebut juga, engkau ni kecil-kecil tak nak mati. Geram juga kadang-kadang. Kalau anak tu daripada awal kecilnya sampai ke besar buat masalah, mungkinlah bapak tu sebut lah begitu. Kau ni macam mana boleh hidup besar dah. Kalau kecil-kecil dulu settle dah senang lah. Marah sangat lah kalau sebut begitu. Tapi ini anak taat, anaknya baik, khidmat, tiba-tiba kena sembelih. Bapak mana yang sanggup? Tak sanggup. Tapi sebab Allah Ta'ala nak uji, ya, nak tengok adakah cintamu, kasihmu kepada Tuhanmu berbelah bahagi sehingga kamu cintakan anak kamu lebih daripada cintamu kepada Tuhanmu. Maka Allah perintah. Nak tengok kamu sayang anak kamu ke, kamu kasih kepada aku sebagai Tuhan yang memerintahkan kamu untuk buat sesuatu. Jadi diuji Nabi Ibrahim AS. Tanya anak pula berkorban. If'al ma tu'mar, buatlah sebagaimana yang diperintah. Nabi
Ismail alaihissalam ni ayat Quran semua Allah Ta'ala abadikan kisahnya dalam Al-Quran. Yang disebut oleh Nabi Ismail, if'al ma tu'mar. Bukannya izbahni ataupun azbihni. Wahai ayah, sembelihlah aku. Tak disebut begitu oleh Nabi Ismail. Yang disebut oleh Nabi Ismail alaihissalam adalah if'al ma tu'mar. Satu isyarat bahawa Nabi Ismail pun faham. Aku membantu ayahku untuk taat pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak mana yang sanggup disembelih? Kita pun kalau tiba-tiba ayah kita datang ni, ayah kena sembelih hang ni. Tak apa ya, saya keluar dulu lah. Saya lepak rumah kawan, saya tak balik lah. Sampai ayah waras. Anak lari siap-siap dulu lah. Mana ada orang pula tunggu. Ayah sembelih saya kenapa ya? Tak ada sebab apa-apa. Allah Ta'ala perintah ayah suruh sembelih. Tak apalah ya, saya pun nak hidup. Lari siap-siap. Tapi anak tadi, Nabi Ismail alaihissalam, dia memahami tingginya ketaatan mematuhi perintah Allah Ta'ala lebih daripada segala-galanya yang lain. Maka dia pun sebut, wahai ayah yang tercinta, kalau dah begitu perintah Tuhan, lakukanlah. Begitulah maksud if'al ma tu'mar. Kerana apa? Saya yang disembelih oleh ayah yang menyembelih, kedua-duanya adalah sedang menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ianya. Yang ianya perintah Allah duduk atas sekali. Bukan isu sembelihnya. Kesanggupan itu adalah kerana itu. Maka berlakulah pada Yaumun Nahar, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah dengan menyembelih Nabi Ismail, namun dijadikan sebagai ibrah. Allah Ta'ala gantikan Nabi Ismail tadi dengan seekor kibas. Maka tidaklah yang disembelih itu adalah Ismail, tapi yang disembelih itu adalah seekor binatang yang tumpah darahnya kerana ketaatan Ibrahim dan Ismail. Allah uji saja, bukan nak disuruh sembelih anak tu. Dah, satu ujian sahaja, satu ujian. Jadi dah lulus ujian, maka yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah seekor kibas. Dan itulah yang dijadikan syariat kepada kita pada hari ini, ya, pada Yaumun Nahar, hari 10 hari bulan Zulhijjah, hari raya haji kita tu, hari raya banyak nama dia, Idul Adha. Adha tu korban lah. Hari raya korban, hari raya haji. Tak? Sebab tu hari raya orang buat kerja haji. Dan juga korban adalah mengambil bersempena Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya dan ditukar jadi binatang. Jadi jadikan kepada umat untuk syariat kita juga melaksanakan korban tadi untuk taqarruban ilallah. Jadi kita hari ini taklah disuruh sembelih anak. Yang disuruh kita korbankan adalah sedikit harta kita saja untuk beli binatang tadi, kemudian disembelih, kemudian diagihkan kepada fakir miskin. Di samping kita pun boleh ambil sikit untuk makan, ya, nak dikendurikan pun boleh, ya, nak dibuat agihan pun boleh. Itu adalah, ya, bahagian daripada membantu umat Islam yang lain juga, ya. Korban ni awal sekali manusia pertama sebenarnya sudah diuji dengan perihal diminta oleh Allah Ta'ala perintah untuk berkorban, ya, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Anaknya Qabil dan Habil, ya, sebagaimana yang kita tahu, itu sejarah awal korban, daripada awal korban lillah. Allah nak tengok, Allah perintah untuk kamu mempersembahkan korbanmu kepada Allah Ta'ala. Idh qaraba korbanan, diperintah anak-anak Nabi Adam 2 orang tadi untuk sembahkan korban mereka. Mana yang Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala akan ambil dengan cara disambar dengan api. Maka Habil yang ketika itu adalah seorang petani, penternak, ya, ada binatang-binatang ternakan yang diternak. Maka dicari hak yang paling bagus, paling gemuk, paling sempurna, umurnya cukup, elok. Yang itu yang diambil dan diletak sebagai satu sembahan korban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala Qabil yang merupakan seorang petani yang bercucuk tanam, ya, tanam pokok, buah-buahan, ya, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayur, maka yang disembahkan kepada Allah Ta'ala adalah, kalau istilah kita hari ini, buah-buah dah expired dah. Orang pun tak mau makan dah.
Sayur-sayur hak yang dah layu-layu yang tunggu masa nak buang je. Tunggu masa nak buang. Daripada buang, baik. Bagi hak ni lah, yang lain ni boleh dimanfaatkan, boleh makan, boleh jual, boleh tu, boleh ni. Tapi kalau yang layu-layu hak dah yang tak boleh pakai ni, hak ni lah. Jadi dalam etika memberi pun macam tu lah. Kita nak bagi kat orang, biarlah barang tu elok, hak orang boleh pakai. Kalau sekurang-kurangnya yang kita tak pakai pun masih boleh dipakai oleh orang lain. Ini bila nak bagi, baginya hak dah tak boleh makan, makanan dah tak jual habis, dah nak basi, baru nak bagi ke orang. Orang buka-buka pun naik bau dulu. Kan pakaian pun yang dah koyak-koyak dia bagi orang. Dia sendiri pun tak boleh pakai dah. Hak tu bagi pada orang macam mana? Jadi akhirnya korban yang diterima oleh Allah Ta'ala adalah korbannya Habil, kerana dia pilih yang terbaik. Jadi sebab tu kita pun dalam melaksanakan ibadah, kita kena pilih atau sediakan yang terbaik. Solat yang kita kerjakan, solat yang paling bagus keadaannya. Bacaan Quran yang kita baca, bacaan yang paling baik. Sedekah yang kita beri adalah daripada harta yang terbaik yang kita bagi. Nak datang hari Jumaat, pakai minyak wangi yang terbaik yang kita ada pada hari ini. Maka itulah keadaan korban pertama. Jadi daripada akhirnya tak puas hati kan, dah korbannya ditolak, tak puas hati pula lagi. Satu masalah. Akhirnya berlakulah pembunuhan pertama daripada anak-anak Adam. Kabil membunuh Habil dan diberikan panduan oleh burung, tengok macam mana nak tanam dan sebagainya. Itu pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Kerana apa? Kerana cemburu. Kerana ada sifat dengki. Dan itulah pada hari ini, sifat-sifat itu berterusan pada anak cucu Adam. Kalau ada hasad ini memang akan jadi masalah yang besar. Maka begitulah kita dalam bulan Zulhijjah ini. Hari ini tak dan baca Adabul Mufrad kita, tak apalah, hak cerita korban sempena raya minggu depan. Jadi ambillah kesempatan untuk kita menambahkan amal ibadah kita, kerana kata ulama 10 hari daripada bulan Zulhijjah yang awal ini digandakan pahala oleh Allah Ta'ala sebagaimana 10 hari yang akhir daripada bulan Ramadan. Dia malam-malam yang mulia, malam-malam Ramadan, siang hari yang mulia, dan juga malamnya adalah ketika 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah. Dan yang paling utama, jangan kita lepaskan. Sebenarnya kalau boleh, seelok-eloknya 1 sampai 9 hari bulan tu kita puasa Zulhijjah. Tapi kalau tak dapat buat semua, janganlah kita tinggal semua. Maka jangan lepaskan 9 Zulhijjah untuk kita berpuasa. Nama puasanya puasa Arafah, puasa hari Arafah. Di mana fadilatnya adalah Nabi SAW menyatakan dia menjadi kafarah kepada dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun punya dosa diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 1 hari puasa sunat, iaitu pada 9 Zulhijjah. Hari apa? Lock siap-siap dalam kalender, hari Rabu minggu depan insya-Allah. Hari Khamis jangan kata nak puasa pula, hari raya. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, 4 hari tu tak boleh. Sebab 3 lagi hari tasyrik, 1 hari raya, 4 hari ini adalah hari yang diharamkan berpuasa. Kalau puasa berdosa lagi. Berdosa. Hari raya, 1 lagi tambah hari raya puasa lah. 5 dalam setahun, ada 5 hari haram puasa. Raya puasa, raya haji dan 3 hari tasyrik. 3 hari yang berturut selepas daripada hari raya. Yang kita buat kerja-kerja merewang lah. Tolong melapah dan sebagainya. 3 hari tu ada kerja-kerja korban, menyembelih, tumbang lembu. Kita tolonglah untuk 4 hari ini untuk dilakukan kerja-kerja korban. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik untuk kita melakukan amalan-amalan soleh, dan agar segala amalan kita diterima oleh Allah. Orang-orang yang mengerjakan haji, kita harapkan agar dikurniakan haji yang mabrur, dan bagi orang yang melaksanakan ibadah korban, mudah-mudahan diterima korbannya oleh Allah dan dilipat gandakan akan segala amalan-amalan saleh, baik puasanya, salatnya, sedekahnya dan sebagainya, menyambung silaturahim dan sebagainya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.